Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai. Baik, seperti yang aku janjikan pada minggu lepas, iaitu kita masih lagi bersama dalam siri episod pembedahan buku yang sama, iaitu buku Bagaimana Berinteraksi dengan Bid'ah, yang mana kali ini, untuk episod kali ini, aku nak kita semua menelusuri apa yang penulis bawakan, iaitu penakrifan bid'ah bagi golongan mudayyiqun. Okey, ni apa yang aku dah janjikan pada minggu lepas lah. Macam minggu lepas kita bawa pemahaman golongan penakrifan bid'ah bagi golongan muwassi'un. Kali ini untuk mudayyiqun pula. Baik, pada bab-bab awal penafsiran bid'ah ni, penulis dia bawakan kalam-kalam ulama yang dikatakan sebagai golongan mudayyiqun. Okey, pendefinisian bid'ah bagi bagi ulama-ulama salafi seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Rajab, dan juga beliau ada bawakan juga penakrifan bid'ah bagi Al-Lajnah Al-Da'imah li Al-Ifta' Kerajaan Arab Saudi pun ada juga. Okey, dalam muka surat 51. Baik, macam golongan muwassi'un juga, golongan mudayyiqun pun sama, dia ada dalil yang menjadi pegangan lah bagi golongan golongan mudayyiqun, iaitu dua ayat Al-Quran, yang mana ayat Quran yang pertama adalah surah Al-Maidah ayat 3, surah Al-An'am ayat 153, dan juga dua hadis yang menjadi hujah golongan muwassi'un, iaitu hadis Jabir dan juga hadis Aisyah. Okey, jadi dua hadis tu juga menjadi pegangan bagi golongan ataupun hujah bagi golongan mudayyiqun juga. Kita boleh tengok episod yang lepas hadis apa yang aku maksudkan. Tapi dalam ketiga-tiga dalil ni, penulis dia merumuskan bahawa aliran mudayyiqun merumuskan bahawa setiap perkara baharu yang direka tanpa mempunyai sebarang sandaran daripada syarak, amalan tersebut adalah batil dan perlu ditolak. Ini boleh tengok pada muka surat 53. Adapun dalam hadis Aisyah, muhdatsah yang dikaitkan dengan ma laisa minhu dianggap sebagai kaitan yang lazim bagi semua perkara baharu, akan dihukumkan terkeluar daripada agama. So itu perbezaan yang jelas lah. Bagi golongan muwassi'un, dia ada buat pengkhususan pada maksud muhdatsah tu, tapi bagi golongan mudayyiqun tidak ada pengkhususan. Itu seperti apa yang dibagi tahu oleh penulis pada muka surat 53 ni, iaitu dia tanpa sebarang pengkhususan terhadap makna. So itu apa yang dibawa oleh penulis lah. Baik, golongan mudayyiqun pun ada buat juga pembahagian bid'ah. Okey, menurut Al-Syatibi, ini boleh tengok pada muka surat 54. Menurut Al-Syatibi, dia bahagikan kepada dua, iaitu hakikiyah, iaitu perkara baharu yang tidak ada asas langsung dalam agama. Yang kedua, ibdafiyah, amalan yang tidak mempunyai dalil yang jelas. So itu adalah pembahagian bagi Al-Syatibi. Bagi Al-Muqaddam, bid'ah terbahagi kepada beberapa bukan pendefinisian, kepada pembahagian, iaitu bid'ah aqadiyah, iaitu bid'ah ataupun doktrin yang menyalahi ajaran ahli sunnah wal jamaah, contohnya Syiah, Mu'tazilah dan Mujassimah. Bid'ah amaliyah berkaitan dengan perbuatan fizikal, dan yang ketiga bid'ah diniyah, dia sama je dengan bid'ah amaliyah. Itu apa yang didefinisikan oleh penulis dalam muka surat 55. Cuma pada muka surat 55 ni aku ada sedikit perkara yang aku kurang bersetuju dengan penulis, iaitu dalam bab tawasul. Bila penulis nak explain pasal bid'ah amaliyah. Baik, kenapa aku kurang bersetuju? Ini apa yang aku cuba bagi tahu ini adalah apa yang aku cuba nak bagi tahu pada episod awal dulu, iaitu individu yang berada di tengah-tengah. Okey, individu yang berada di tengah-tengah di antara mudayyiqun dan muwassi'un. Pada pandangan penulis cuba nak bagi tahu dekat kita pembaca, mudayyiqun ni dia tolak mentah-mentah, ataupun dia memang tak mau terima langsung
tawasul, sebab dia termasuk dalam bid'ah amaliyah. Pada aku, kenapa aku perlukan orang yang berada di tengah-tengah tadi adalah kerana pada aku dia sebenarnya mungkin jadi tanggungjawab penulis jugalah untuk bagi tahu bahawa tawasul tu sendiri dia terbahagi kepada dua. Ada tawasul yang syar'i, iaitu tawasul yang dibenarkan. Ada tawasul yang memang haram terus. Okey, tawasul yang syar'i adalah berdasarkan daripada dalil surah Al-A'raf ayat 180. Okey, boleh semak. Dan Allah mempunyai nama-nama yang baik, maka serulah dan berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Dan pulaukanlah orang-orang yang berpaling dari kebenaran dalam masa menggunakan nama-namanya, mereka akan mendapat balasan mengenai apa yang mereka telah kerjakan. Jadi pada aku, bila ada pendefinisian sebegini, sekurang-kurangnya pembaca dapat faham yang golongan mudayyikun ini ataupun golongan yang menyempitkan pemahaman tawasul ini ataupun penerimaan tawasul ini sebenarnya ada kefahaman lain yang membolehkan tawasul, iaitu tawasul dengan nama Allah, bukan tawasul dengan yang famous sekarang ni. Ada orang tawasul dengan pokok kan, macam-macam lah. Okay, apa itu kita tak. Tapi apa yang aku cuba nak bagi tahu adalah sekurang-kurangnya penulis bagi tahu yang sebenarnya bukan semua golongan ataupun bukan semua golongan ataupun ulama salafi menolak sekeras-kerasnya tawasul. Dan kalau ia ditolak pun, tawasul yang mana satu yang ditolak? So itu perlu untuk diperjelaskan supaya sekurang-kurangnya pembaca yang membaca buku ni dia rasa macam dia tidaklah macam kalau dia jumpa dalil ni, orang macam aku yang jumpa dalil ni, dia tak ada lah kata awak teruk sangat. Ulama-ulama yang katanya mudayyikun ni takkan tak jumpa dalil ni, takkan dia tak faham yang sebenarnya boleh bertawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bagi aku penting untuk penulis kalau dia nak masukkan boleh, tapi mungkin dia explain sikit berkenaan dengan tawasul yang dibolehkan. Dan ataupun penulis bawa golongan yang berada di tengah-tengah tadi yang aku bawa, yang aku bagi tahu pada episod yang lepas, iaitu golongan yang berada di tengah-tengah di antara mudayyikun dan muwassi'un. Ini apa yang aku cuba nak bagi tahu. Okey, golongan yang orang kata dia pada orang dia haram, tapi golongan di tengah-tengah ni dia relax dulu, tunggu, kita cari dalil. Kalau ada dalil kita bawa, kalau tak ada dalil tak apa, kita tolak. So bila ada golongan ini, sekurang-kurangnya individu yang di luar tidak salah anggap kepada muwassi'un maupun mudayyikun. So itu adalah sedikit sebanyak penakrifan bid'ah bagi golongan mudayyikun. Dia secara keseluruhan, golongan mudayyikun dia lebih straightforward dan lebih straightforward dan tidak mengkhususkan perkataan muhdatsah tadi. So itu adalah yang penting dan menjadi tunjang kepada pemahaman golongan mudayyikun. Jadi pada aku itu sahaja untuk episod kali ini. Kita akan berjumpa lagi pada episod yang seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.